Kan anak kita katalah ada masalah anak-anak ke apa kan, nak minta tolong dengan Allah. Memang sentiasa minta tolong dengan Allah. Tapi kita sebut macam ni, Ya Allah, anakku itu hamba-Mu. Engkau Tuhannya, Ya Allah. Itu pun kita rasa macam lega. Maka janganlah kau biarkan dia, Ya Allah. Kau penciptanya. Dia hamba-Mu, Ya Allah. Kalau semata-mata dia anak aku, tak jadi apa dia. Betul tak? Semata-mata anak kita, kita tak ada buat apa. Tak usahlah nak cakap besar. Oh, saya seorang ustaz yang hebat. Saya seorang ustazah yang hebat. Tak. Kalau semata-mata dia anak kita, kita tak boleh buat apa-apa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Tapi mahalnya kat mana? Anak kita hamba Allah. Anak kita hamba-Mu, Ya Allah. Tuhannya adalah Engkau. Ilah. La ilaha illa anta. Maka baikilah anak aku ni, Ya Allah. Hamba Engkau. Sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk pada umat betapa pentingnya jalan istighfar, jalan taubat. Mari aku tunjuk kat kamu semua. Ibarat macam tu lah Nabi ni, kehidupan Nabi ni sunnah kan? Maknanya jadi ikutan kepada semua. Mari kita tengok. Nabi SAW, apabila Nabi solat, bila Nabi solat, apa yang Nabi cakap? Kita nak tengok apa Nabi buat, berapa banyak Nabi mengulang tentang persoalan istighfar dan taubat. Baik, kita tengok kat sini. Pertama, pada waktu berwuduk. Pada waktu berwuduk. Nabi SAW bersabda, anna man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadih. Sesungguhnya apabila seseorang itu berwuduk, maka akan gugurlah dosa-dosa pada diri seseorang yang sedang berwuduk itu, gugur dosa-dosa daripada jasad dia. Nampak tak sahabat-sahabat macam mana Nabi nak tunjuk? Setiap amalan yang kita buat tu nak menjurus kepada apa? Keampunan Allah. Lepas kita wuduk, apa doa kita baca? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nampak tak macam mana setiap ibadah tu nak bawa kita ke mana? Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang bertaubat. Lepas wuduk. Boleh kan kalau boleh juga sebenarnya kan kalau kita fikir-fikir, kenapa tak jadi doa tu Allahumma ja'alni minal mukhlisin, minal khashi'in, minaz zahidin, minal mujahidin, macam-macam mereka nak sebut. Tapi macam mana pedoman daripada hadis, daripada sunnah Nabi SAW? Doanya macam mana? Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku ini para ahli taubat. Ahli taubat. Kok terlupalah kita, maknanya tiap-tiap kali kita ambil wuduk, kita diingatkan selain daripada kita ambil wuduk tu maknanya apa? Langkah kita adalah untuk menjadi ahli taubat. Kok terlupa? Ingat balik dengan doa-doa tu. Kan betul tak sahabat-sahabat? Sebab itu doanya. Waja'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku daripada golongan yang membersihkan diri. Bersih hati, bersih fikiran, bersih jasad, bersih zahir, bersih batin. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian Nabi SAW menyebut wahinama tutali' salatahu SAW, bila Nabi nak solat, Nabi baca apa dalam doa istiftah, doa iftitah kita panggil kan? Nabi baca apa? Ini doa Nabi doa iftitah yang Nabi baca. Dia ada banyaklah doa tu. Kita tu yang memang belajar daripada sekolah rendah. Macam mana? Dia tak tukar-tukar dah lah.
Macam mana yang tu kita baca di sekolah rendah tu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan dulu sekolah rendah. Berdiri cikgu tu nak dengar kita baca ramai-ramai. Kita pun tu kumat kamit numpang kawan kita baca. Ingat tak dulu masa sekolah rendah? Jadi tak ditukar-tukar dah doa iftitah kita. Nabi SAW ada lagi versi-versi lain doa iftitah Nabi SAW. Baginda sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila solat, aku ngaku dosa-dosaku ya Allah. Allah. Yang banyak dosa ni yang solat ni. Solat Allahu Akbar. Petangkang nak masak apa, nak pergi mana, holiday kat mana. Aduh. Mana nak senang hati. Betul tak? Jauh kita tu dah. Ya? Tak ke mana-mana menyimpang hidup. Tengok Nabi SAW. Sedap satu benda yang sangat lazat sahabat-sahabat bila kita sebut. Anta Rabbi, kau Tuhan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Ya Allah, dapat sebut tu. Cuba sebut malam sekarang. Solat sunat tahajud ke kan? Allah nikmatnya. Kadang-kadang anak kita katalah ada masalah anak-anak ke apa kan. Nak minta tolong dengan Allah. Memang sentiasa minta tolong dengan Allah. Tapi kita sebut macam ni, ya Allah, anakku itu hamba-Mu. Engkau Tuhannya, ya Allah. Itu pun kita rasa macam lega. Maka janganlah kau biarkan dia, ya Allah. Kau penciptanya. Dia hamba-Mu, ya Allah. Kalau semata-mata dia anak aku, tak jadi apa dia. Betul tak? Semata-mata anak kita, kita tak ada buat apa. Tak usahlah nak cakap besar. Oh, saya seorang ustaz yang hebat. Saya seorang ustazah yang hebat. Tak. Kalau semata-mata dia anak kita, kita tak boleh buat apa-apa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Tapi mahalnya kat mana? Anak kita hamba Allah. Anak kita hamba-Mu, ya Allah. Tuhannya adalah Engkau. Ilah. La ilaha illa anta. Maka baikilah anak aku ni, ya Allah. Hamba Engkau. Kasihanilah hamba Engkau ni, ya Allah. Aku pun tak ada buat apa. Contohnya lah kan. Itu memang satu benda yang dalam munajat kita, sahabat-sahabat, kalau menyebut, aku hamba, Engkaulah Tuhan aku. Itu terlalu nikmat. Suami kita doa, suami kita, cuba sebut. Wahai Allah, suami aku itu hamba-Mu. Engkaulah Tuhannya. Kasihanilah dia, ya Allah. Ada satu rasa lain dalam hati kita. Maknanya apa? Kita betul-betul menyandarkan kita semua ni adalah hamba Allah. Sebab tu kita tengok ada satu doa kan yang Nabi ajarkan, ya, antara doa yang mustajab tu kan, kalau kita baca pada permulaan doa kita, bila menyebut Allahumma inni abiduka wa banu abidika, kan? Ya Allah, aku ni adalah hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu yang lelaki, anak kepada hamba-Mu yang perempuan. Maknanya kita ni baka apa? Baka hamba. Itu satu nikmat menyebut benda tu. Dan Nabi SAW tunjuk kat kita. Bila Nabi solat, Nabi sebut, Anta Rabbi wa ana abduka, aku ni hamba Engkau. Zalamtu nafsi, aku telah zalim pada diriku sendiri. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita hidup memikul dosa, memikul segala maksiat, kesilapan, tak istighfar, tak taubat, itu memang naya kita. Ya. Sebab setara Nabi SAW punya risau kan, kau ada lagi terhambat dengan apa bentuk kesilapan dan kesalahan, sampai begini sekali baginda Nabi SAW minta ampun dengan Allah. Sebab tu kalau orang yang rasa dia hebat dengan ibadah dia ni memang pelik sikit lah. Ya? Sebab apa? Sebab kita diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk tawaduk sangat. Buat baik, tak tengok kebaikan. Lupakan. Tak payah nak rasa hebatnya aku dengan puasa aku, hebatnya aku dengan qiyam aku, hebatnya aku, tak payah. Kalau ada lintasan tu, cepat-cepat isti'azah dan minta tolong dengan Allah. Sebab apa? Sebab tengok akhlak Nabi tunjuk. Ibadah Nabi bukan sikit-sikit, tapi tiap kali Nabi nak solat, Nabi akan ingat, ya, seolah-olah macam buat salah. Sebenarnya tak buat salah. Yang buat salah kita.